A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah untuk memberkati kuliah kita pada malam ini, marilah bersama-sama kita memulakan ianya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Harus ditanam semangat muhibbah agar ukhuwah menjadi kukuh. Kuliah maghrib pada malam yang penuh barakah ini Ustaz mulakan dengan kalimah thayyibah. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Al-Fadhil, Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Imam, barisan Tuan-Tuan Bilal, seluruh ahli jawatankuasa Masjid Kota Damansara yang diketuai oleh Tuan Pengurusi Masjid ataupun Tuan Nazir Masjid, tuan-tuan guru, para alim ulama, para asatizah, para ilmuwan, para cendekiawan, para pencinta-pencinta ilmu, para pencinta kepada majlis-majlis ilmu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sidang jemaah yang merupakan bakal-bakal penghuni syurga yang dirahmati oleh Allah dan disayangi oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tu saya nak minta maaf ya, kerana ada masalah peti suara sedikit ya. Masya Allah. Suara Ustaz malam ni serak-serak basah ya. Ala-ala suara Ramli Sarip ya. Kalau Ramli Sarip ada malam ni mesti dia kata, Ustaz kita geng ya. Subhanallah. Namun Ustaz bersyukur kerana masih ada suara. Kerana ada kawan-kawan kita di luar sana langsung tak ada suara ya. Mereka bisu. Mereka hanya berkomunikasi guna bahasa isyarat ya. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan ya. Masya Allah. Sama-sama kita gunakan semua nikmat-nikmat Allah untuk beribadah kepadanya, untuk mentaati segala perintahnya ya. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji-pujian hanyalah untuk Allah yang dengan segala nikmat-nikmatnya sempurnakanlah kebaikan-kebaikan ya. Alhamdulillah. Syukur yang tak terhingga, marilah bersama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaannya yang melimpah-limpah, yang mencurah-curah, yang tak terhitung bilangannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat Allah, nescaya kamu takkan mampu untuk menghitungnya. Seringkali manusia itu berasa risau tentang persoalan rezeki.
Kenapa kita nak risau tentang rezeki? Kerana rezeki itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-rizqu min indillah wa laysa min indina. Rezeki itu di sisi Allah, bukannya di sisi kita. Rezeki itu datangnya daripada Allah, bukan datangnya daripada kita. Hatta ulat di dalam batu pun boleh hidup, ya. Ada rezeki untuk ulat-ulat tersebut. Burung-burung di waktu pagi keluar daripada sangkarnya, terbang berkilometer jauh mencari makanan, ya. Sebaik saja menjelang senja pulang semula ke pangkuan sarang membawa rezeki atau makanan berupa ulat-ulat dan juga bijirin untuk anak-anak sang burung. Ada rezeki untuk burung-burung. Bahkan seluruh kehidupan yang melata di daratan dan di lautan telah ditentukan rezeki untuk semua makhluk-makhluk ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang berasa risau kalau dikurniakan anak yang ramai. Takut tak boleh nak bagi makan, takut tak dapat nak besarkan, takut tak dapat nak sekolahkan. Kenapa kita nak risau dengan anak yang ramai? Kerana setiap kelahiran bayi itu telah dicatat untuk mereka tentang rezeki-rezeki mereka. Ketika mana kita berada dalam rahim ibu kita hari yang ke-120 ataupun 4 bulan. Waktu itu telah dicatat untuk kita tentang rezeki kita. Telah dicatat untuk kita tentang jodoh kita. Telah dicatat untuk kita tentang ajal maut kita. Telah dicatat untuk kita tentang untung nasib baik atau sebaliknya. Kalaulah seluruh kehidupan yang melata di daratan dan di lautan telah dijamin rezeki untuk semua makhluk-makhluk ini oleh Allah, apatah lagi kita yang bernama manusia, apatah lagi kita yang bernama insan, yang dianugerahkan akal fikiran dan dikurniakan tulang 4 kerat. Selagi hayat di kandung badan, selagi nyawa belum sampai ke halkum, selama itulah Allah terus menerus melimpah rezekinya buat kita semua. Akan tetapi apabila ajal menemui kita, apabila nyawa berpisah daripada jasad kita, waktu itu barulah tertutup semua pintu-pintu rezeki buat kehidupan kita di dunia ini. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seringkali manusia itu berasa nikmat yang Allah bagi pada orang lain jauh lebih banyak, jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Orang lain, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kediaman mewah, mahligai, banglo, semi banglo, kondominium dan sewaktu dengannya. Kita pula hanya memiliki rumah teres 1 tingkat ataupun rumah kampung. Jadi kita merasakan nikmat yang Allah bagi pada orang itu jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Orang lain, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka kenderaan mewah yang menjalar di atas jalan raya. Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Bentley, McLaren, Rolls Royce dan sewaktu dengannya. Kita pula hanya memiliki kenderaan Pro 2 Myvi atau Viva atau Exia. Jadi kita merasakan nikmat yang Allah bagi pada orang itu jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Orang lain, Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka pendidikan yang cukup tinggi. Ada sampai peringkat master, sampai peringkat PhD. Bahkan ada yang bergelar doktor, bergelar profesor madya yang satu dengannya. Kita pula hanya mendapat pendidikan setakat sekolah menengah STPM atau SPM. Kalau zaman dulu LCE atau MCE, zaman ayah-ayah ustaz dulu ya. Subhanallah. Jadi kita merasakan nikmat yang Allah bagi pada orang itu jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sebenarnya sangkaan kita terhadap Allah meleset sama sekali. Hakikatnya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih baik, jauh lebih banyak berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Kalaupun kita hanya memiliki rumah teres 1 tingkat ataupun rumah kampung, tapi ada orang di luar sana ya
hanya memiliki rumah bertiangkan batang buluh, beratapkan rumbil, berdindingkan papan plywood nipis, maknanya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Kalaupun kita hanya memiliki kenderaan Pro 2 Myvi atau Viva atau Exia, tapi ada orang di luar sana, usahakan motorsikal, basikal pun mereka tak ada. Mereka terpaksa berjalan kaki ke sana, kemari, ke sana, kemari, ke sana, kemari. Maknanya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Kalaupun kita hanya memiliki pendidikan setakat sekolah menengah SPM atau STPM sahaja, tapi ada orang di luar sana langsung tak bersekolah, dek kerana kemiskinan ibu bapa dan keluarganya untuk menyara beliau bersekolah. Maknanya nikmat yang Allah bagi pada kita jauh lebih baik berbanding dengan apa yang Allah berikan kepada orang itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka mana satukah nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu bersyukur terhadap nikmat-nikmat pemberianku, pasti akan aku tambahkan lagi nikmat-nikmatku ke atasmu. Akan tetapi jika kamu kufur, kamu engkar, kamu tidak bersyukur, ingatlah sesungguhnya azab aku amatlah pedih. Bukan rumahnya yang sempit, tapi hatinya yang sempit. Bukan dia tak mencapai apa yang diingini dalam hidup, tetapi nafsunya yang tak pernah merasa puas. Bukan rezekinya yang kurang, tapi kesyukurannya yang amat kurang. Pada satu malam, Aisyah melihat Rasulullah SAW sembahyang hingga bengkak-bengkak kaki. Aisyah pun berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau sembahyang begitu teruk sekali? Sedangkan engkau Habibullah, engkau kekasih Allah, engkau maksum, telah diampuni dosamu yang lalu, yang sekarang dan yang akan datang. Dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, afala akuna abdan syakura? Apakah aku ini tidak termasuk di kalangan hamba-hamba Allah yang bersyukur? Subhanallah, ya. Nabi solat malam sampai bengkak-bengkak kaki bukan sebab Nabi nak pahala. Nabi sembahyang malam sampai bengkak-bengkak kaki bukan sebab Nabi nak diampuni dosa-dosa, sebab Nabi tak ada dosa. Tapi Nabi sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki di tengah-tengah malam semata-mata nak melahirkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran yang tak terhingga kepada nikmat-nikmat pemberian Allah yang tak terkira banyak, yang tak terhitung banyak, yang tak terbilang. Itu baru nikmat-nikmat di dunia. Belum lagi nikmat-nikmat yang akan Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman di hari akhirat, di dalam syurga nanti. Subhanallah. Lalu marilah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur atas semua nikmat-nikmat pemberiannya. Bukti kesyukuran yang terbesar, menjaga salat 5 waktu sehari semalam. Dan bukti kesyukuran juga kita mentaati segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tadi barangkali sekitar pukul 6.45 barangkali di rumah kita pun masuk bilik air, mandi manda. Ada yang mandi guna sabun mandi, ada yang guna shower gel, ada yang guna shampoo, ya. Hingga badan kita terasa segar dan nyaman, ya, Masya Allah. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita dah tak ada kekuatan nak mandi sendiri. Kerana waktu itu orang yang memandikan ke atas diri kita. Namanya mandi jenazah. Lepas kita dah keluar bilik air, badan terasa segar dan nyaman, kita pun mengenakan pakaian kemas menutup aurat. Bersiap sedia nak pergi solat berjamaah di masjid kota Damansara. Ada yang pakai baju Melayu, tak kurang juga yang pakai baju kurta. Bahkan ada yang menyarungkan tubuh badannya dengan jubah. Tak kurang juga yang melilit kopiahnya dengan serban. Bahkan ada yang meletakkan di bahunya rida. Tak kurang juga yang mencalik tubuh badan dan pakaiannya dengan minyak wangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat,
Akan tiba satu saat dan tikanya nanti, kita dah tak berupaya nak pakai baju Melayu sendiri, tak ada kekuatan nak pakai baju kurta sendiri, dah tak ada kudrat nak menyarungkan tubuh badan kita dengan jubah sendiri. Why? Limadha? Kenapa? Kerana waktu itu kita dipakaikan dengan pakaian terakhir kita yang namanya kain kapan. Ya? Tak kira apa pangkat darjat dan kedudukan seseorang. Tak kira sama ada orang itu daripada golongan kayangan ataupun marhain. Tetaplah pakaian terakhir mereka namanya kain kapan. Sebab itu waktu hidup dengan segala macam kelebihan yang Allah pinjamkan yang sifatnya sangat sementara. Jangan disebabkan dengannya kita sombong, kita angkuh, kita menongkah ke langit, perasaan bongkak hingga kita merasakan diri kita yang paling mulia dan kita melihat orang lain hina-hina belaka. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang ada dalam hatinya perasaan sombong walaupun hanya sebesar zarah, besar biji sawi. Sikit abu aja perasaan sombong itu bersarang dalam hati. Itu pun sudah cukup untuk tidak melayakkan hamba Allah itu masuk ke dalam syurga. Apatah lagi kalau perasaan sombong itu meluap-luap seperti mana sombongnya Fir'aun dan Namrud, seperti mana sombongnya Qarun yang sewaktu dengannya. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Selepas kita mengenakan pakaian kemas menutup aurat, bersiap sedia nak pergi ke Masjid Kota Damansara, kita pun keluar daripada rumah dengan memulakan langkah kaki kanan dan membaca doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ada yang daripada rumah sampai ke Masjid Kota Damansara berjalan kaki. Tak kurang juga ada daripada rumah ke Masjid Kota Damansara menunggang motosikal. Bahkan ramai juga yang daripada rumah ke Kota Damansara memandu kereta. Subhanallah. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti, kita dah tak ada kekuatan nak berjalan kaki sendiri ke masjid ini, kita dah tak ada upaya nak menunggang motosikal sendiri ke masjid ini, kita dah tak ada kudrat nak memandu kereta sendiri ke masjid ini. Limadha? Why? Kenapa? Kerana pada waktu itu, kita diisi dalam satu peti, namanya papan keranda. Dan kita diusung untuk dinaikkan angkat atas satu kenderaan namanya van jenazah, ya. Dan di dalam van jenazah kita diletakkan di bahagian belakang kerana di hadapan kita ada pak super, di hadapan kita ada dereba, di hadapan kita ada pemandu. Tapi kita di belakang bukan sebagai bos, kita di belakang bukan sebagai majikan, bahkan kita sebagai jenazah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebaik saja sampai di perkerangan Masjid Kota Damansara, kita pun meletakkan kenderaan kita pada tempat yang sepatutnya. Lalu kita pun masuk ke dalam masjid dengan memulakan langkah kaki kanan. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kerahmatan. Sebaik saja kita melangkahkan kaki masuk ke dewan utama solat, ya, kita pun berniat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi taala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah taala. Masya Allah. Andai kata kita sampai awal, ya, kita buat solat sunat qabliyah 2 rakaat ataupun solat sunat tahiyatul masjid, usolli sunat tahiyatul masjid rakaataini lillahi taala. Saja aku solat sunat penghormatan masjid 2 rakaat kerana Allah. Tahiyat maknanya penghormatan. Kerana apa? Kerana kita berada dalam rumah Allah, ya. Kita hormat, ya, menjaga kesucian rumah-rumah Allah. Masjid juga surau-suraunya. Lalu kita pun bersama-sama solat berjamaah, ya. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fardi bi 70 wa 20 darajah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Solat berjamaah itu lebih utama berbanding dengan solat seorang diri, dengan dilipat kali gandakan pahalanya sebanyak 27 kali lipat. Dan kita sebagai makmum tentulah kita berada di belakang imam. Tapi ingat, akan tiba satu saat dan tikanya nanti kita solat juga. Tapi kita bukan berada di belakang imam. Bahkan kita diletakkan di hadapan imam.
namanya solat jenazah. Alangkah indah kalau mengimamkan jenazah kita ketika itu anak-anak kita. Alangkah bahagianya kalau mengimamkan jenazah kita ketika itu cucu-cucu kita. Alangkah indah dan berbahagianya kalau yang mengimamkan jenazah kita ketika itu zuriat keturunan kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adam faqad inqata amalu illa min thalath." Apabila mati anak Adam, maka terputuslah semua amalan-amalan kecuali 3 perkara. Pertama, sedekatun jariyah, sedekah jariyah. Kedua, ilmu tafi'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun salih yad'ulah, anak-anak yang salih yang mendoakan kedua orang tuanya. Subhanallah. Seringkali kita terbaca di paparan skrin ataupun papan iklan, papan tanda, ya, ungkapan-ungkapan yang tertulis, sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Agak-agak kenapa ada ungkapan-ungkapan seumpama ini? Rupa-rupanya ada orang waktu hidup atas muka bumi langsung tak pernah solat. Bahkan tak pernah menjejakkan kakinya ke dalam rumah-rumah Allah. Ketika dia meninggal dunia, ketika dia menemui ajal, ya, waktu itu suka tak suka, nak tak nak, mahu tak mahu, rela atau paksa, dia terpaksa juga disolatkan. Namanya solat jenazah. Ya. Rupa-rupanya itulah solat pertama dan terakhir waktu dia hidup atas muka bumi Allah. Itu pun bukan dia yang solat, orang yang solatkan ke atas dirinya. Jangan begitu. Oleh itu sebelum kita semua disolatkan, terlebih dahulu kita jagalah solat kita ni betul-betul. Ya, subhanallah. Awwalu ma yuhasibu bihil abd yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang mula-mula akan ditanya ke atas hamba-hamba di hari kiamat, iaitulah tentang solatnya. Kalau solatnya okey, solatnya sempurna, solatnya beres, maka mudahlah perjalanan sesudah daripada itu. Tapi kalau solatnya compang-camping, solatnya bermasalah, solatnya ada yang tak kena, maka teramat sukarlah perjalanan sesudah daripada itu. Perjalanan ke mana ni? Perjalanan nak menuju ke syurga Allah di hari akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, man aqama faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa mendirikan salat, sesungguhnya telah mendirikan agamanya. Barang siapa meninggalkan salat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan, dia telah merobohkan agamanya. Rupa-rupanya agama ini roboh, agama ini runtuh bukan disebabkan orang lain, tapi disebabkan diri kita sendiri yang tak menjaga salat, yang sentiasa mengabaikan salat. Masya Allah. Sebab tu agama roboh, agama runtuh. Ya. Jadi kena ambil berat tentang solat, ya. Tentang solat, ya. Mungkin solat kita kira okey lah. Macam mana dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dengan zuriat keturunan kita. Ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan juga kaum keluarga kamu daripada bakaran api neraka. Masya Allah. Jangan kita pentingkan diri sahaja. Kalau benar kita sayang keluarga kita, kita kena pastikan solat mereka itu terjaga sempurna, insya Allah. Kerana kalau solat sempurna, maka baiklah keseluruhan kehidupan. Tapi kalau solat pun dah bermasalah, maka pincanglah keseluruhan kehidupan. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirat-hadirat, muslimin muslimah, sidang jemaah yang dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini 30 Ogos, ya. Hari ini bersempena hari ulang tahun kelahiran Ustaz, ya. Ustaz lahir pada 30 Ogos 1973. Hari ini 30 Ogos 2023. 2023 tolak 1973. Agak-agak berapalah umur Ustaz? Masya Allah. Pejam celik, separuh habad dah umur Ustaz. Ya. Bukan dah tua,
cuma tak berapa nak muda ya. Tuan-tuan pun sama, kalau saya tanya dah tua ke? Belum, cuma tak berapa nak muda. Subhanallah ya. Jadi kita syukur sangat-sangat sebab malam semalam ya, ada sebahagian kawan-kawan kita di tengah-tengah malam badan terasa letih, lesu, penat ya. Lalu perasaan ngantuk pun memuncak, mata terkebel-kebel, kepala tersengguk-sengguk ya. Lalu dia pun meletakkan kepala atas bantal. Sebaik saja dia pejam mata, pejam dan terus pejam, tak celik-celik dah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pula malam semalam letih juga, lesu sebab melakukan pelbagai aktiviti di sepanjang siang hari. Masya Allah. Lalu mata kita pun terkebel-kebel, kepala tersengguk-sengguk, perasaan mengantuk pun memuncak. Kita pun meletakkan kepala atas bantal. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan aku mati. Kita pun menjamkan mata. Lalu mata kita pun terpejam, pejam, celik semula. Sebaik saja menjelang subuh. Alhamdulillah, kita masih hidup. Sedangkan kawan-kawan kita dah tak hidup, tak celik dah matanya. Subhanallah. Syukur. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antaranya masa hidup sebelum datang masa mati. Allah, kita syukur. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, kenapa Allah masih menghidupkan kita hingga ke hari ini, hingga ke saat ini? Ada 2 sebab. Pertama, kerana Allah nak bagi peluang kepada kita untuk bertaubat nasuha atas segala kesilapan dan kesalahan, juga dosa-dosa kita di masa yang lalu. Ya, subhanallah. Masya Allah, kasihnya Allah kepada kita. Allah masih bagi peluang. Yang kedua, kenapa Allah masih menghidupkan kita hingga ke hari ini, hingga ke saat ini? Kerana Allah nak bagi peluang kepada kita untuk menambah sebanyak mungkin amal soleh sebagai bekalan yang akan kita bawa pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat olehmu akan harta benda dan anak penak, melainkan mereka yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang sejahtera. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia merupakan ladang cucuk tanam yang mana hasilnya akan kita tuai di hari akhirat. Masya Allah. Oleh itu marilah kita manfaatkan masa yang Allah berikan, ya, kehidupan yang Allah kurniakan semaksimum yang mungkin, ya. Masya Allah. Hingga kan Allah Ta'ala bersumpah dengan nama masa, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian. Semua manusia hidupnya rugi. Tak ada yang untung. Walaupun dia tinggal dekat bukit beruntung sekalipun, tetaplah dia rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dia melakukan amalan-amalan yang saleh, wa tawassaw bil haqq, yang berpesan-pesan kepada kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan yang berpesan-pesan kepada kesabaran. 4 golongan ini sahaja yang beruntung. Selebihnya semua rugi, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda yang maksudnya an-nasu niyam, sesungguhnya manusia itu tidur. Wa idza namun tabahu, apabila dia tidur lalu dia terjaga. Wa idzan tabahu nadamu, apabila dia terjaga lalu dia menyesal. Wa idzan nadamu la yanfa'u syai', apabila dia menyesal, ketika itu tidak memberi apa-apa juga faedah dan manfaat untuk dirinya. Kenapa? Kerana waktu dia terjaga, dia dah berada di alam kubur. Menangislah air mata darah sekalipun ketika itu
tak akan berupaya untuk mengembalikan dia hidup semula ke dunia untuk nak melakukan amal soleh. Nasi dah menjadi bubur lambuk dan bubur Ashura, ya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna, ya. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat, muslimin muslimat, sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini hari ulang tahun kelahiran Ustaz, ya, 30 Ogos 2023, besok pula Merdeka, ya. Masya Allah, 31 Ogos 1957, besok 2023 lah. Tak tunggu besok malam ni, orang kata 12 malam, itu kalender Masihi, ya. Kalau kalender Hijrah, dia malam dikira waktu maghrib, waktu maghrib tu dah kira besok. Itu kalender Islam, kalender Hijrah. Kalau kalender Masihi orang putih dikira 12 malam. Subhanallah, ya. Jadi apa erti merdeka ni? Masya Allah. Jadi ketika mana Rabi'i bin Amir, ya, Rabi'i bin Amir diutus untuk berhadapan dengan Raja Rostam, ya. Jadi Rabi'i Amir satu cakap, aku diutus ke sini kerana nak mengajak engkau, ya, meninggalkan penyembahan kepada makhluk kepada penyembahan Allah yang Esa, ya. Masya Allah. Dengan kata lain, merdeka dalam arti kata yang sebenar, kita memerdekakan diri kita, ya, daripada belenggu hawa nafsu dan bisikan syaitan iblis kepada melakukan ibadah dan ketaatan hanya kerana Allah semata-mata, ya Allah. Jadi kenapa susah sangat kita ni nak jadi orang baik, nak jadi hamba Allah yang soleh? Rupa-rupanya kerana dalam diri kita ada sesuatu namanya nafsu, ya. Dan sifat nafsu ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammarah bisu. Sesungguhnya nafsu itu sentiasa mengajak kamu melakukan kejahatan. Nafsu tak pernah ajak kita buat baik. Bahkan kita nak buat baik, nafsu cuba menghalang, ya. Jadi kalau macam tu, adakah nafsu ini perlu kita buang jauh-jauh daripada diri kita? Tak mungkin. Sebab nafsu bersatu dengan diri, bersatu dengan jiwa. Yang boleh kita tarbiyah nafsu, kita didik nafsu. Hingga nafsu akan mematuhi dan tunduk kepada ajakan iman, seruan iman. Masya Allah. Ketika itu kita baru menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, ya. Kita jadi jiwa-jiwa yang tenang, ya. Masya Allah. Kerana ada banyak punca-punca dosa. Antaranya iaitulah kita terlebih bercakap, ia pun boleh mendatangkan dosa. Antaranya kita terlebih melihat, tak jaga pandangan mata, ya, daripada melihat perkara-perkara diharamkan oleh Allah untuk kita melihatnya, pun boleh mendatangkan dosa. Antaranya lagi kerana terlebih makan, ya. Banyak makan pun bermasalah. Saudara-saudara kita dekat dekat Somalia, dekat Ethiopia, dekat mana lagi, Uganda, mereka banyak yang mati kerana kebuluran dan kelaparan. Kita kat Malaysia pun banyak juga mati, tapi bukan sebab kerana kebuluran dan kelaparan, tapi kerana terlebih makan. Tak makan pun mati, terlebih makan pun mati. Masya Allah. Itu asbab saja, tuan-tuan, ya. Maksudnya bersederhana, jangan berlebih-lebihan, ya. Juga, ya, terlebih apa lagi, terlebih berkawan, ya, tersilap pilih kawan, ya. Kalau kawan-kawan orang bersoleh yang takwa, ya, insya-Allah kita pun akan jadi seperti mereka. Tapi kalau tersilap pilih kawan, ya, takut-takut kita pun sama-sama hanyut. Masya Allah. Jadi sama-samalah kita menjaga diri kita, ya. Sentiasalah kita minta pada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku agar sentiasa mengingatimu. Ya Allah, bantulah aku agar sentiasa bersyukur atas segala nikmat-nikmat pemberianmu. Ya Allah, bantulah aku agar dapat melakukan seelok-elok, sebaik-baik, secantik-cantik ibadah dan ketaatan terhadapmu, ya Allah, ya. Dan subhanallah, terus kita beristiqamah, ya, dengan ketaatan kepada Allah sampai ke penghujung hayat. Mudah-mudahan satu hari nanti Allah ambil nyawa kita dalam keadaan mati kita husnul khatimah, bukannya su'ul khatimah. Kalau boleh doa ini jangan tinggal.
Allah makhtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, engkau tamatkanlah riwayat hidupku satu hari nanti dengan kesudahan yang baik, dan janganlah engkau tamatkan riwayat hidupku satu hari nanti dengan kesudahan yang buruk, ya. Kerana al umur bi khawatimiha, setiap perkara itu diambil kira penghujungnya, penamatnya, endingnya. Masya Allah. Sebab itu kita kena sentiasa minta doa pada Allah, ya. Walaupun ada orang sepanjang hidup dia bukanlah orang yang baik, ya, tapi saat-saat penghujung hidup dia taubat nasuha, Allah terima taubatnya, dia bertukar 360 darjah menjadi hamba Allah yang soleh, lalu mati dia dalam keadaan yang soleh, husnul khatimah, maka syurgalah tempatnya, ya. Tapi ada orang barangkali sepanjang hidup dia orang yang sangat-sangat baik, macam mana saat-saat penghujung hidup dia murtad ataupun dia mensyirikkan Allah, tiba-tiba meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Sebab itu Nabi ada menyebut yang maksudnya ada orang syurga hanya tinggal sejengkal saja dengan dirinya, tiba-tiba dia dimasukkan dalam neraka. Ada orang neraka hanya sejengkal saja dengan dirinya, tapi tiba-tiba dia masuk ke dalam syurga. Sebab itulah kita kena minta selalu pada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Tetapkanlah hati-hatiku atas landasan agamamu dan juga ketaatan kepadamu, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz kira setakat ini saja untuk perkongsian kita pada malam yang penuh barakah ini. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah datang daripada kelemahan diri Ustaz dengan izinnya juga. Kalau ada sumur di ladang boleh kita tumpang mandi, kalau ada umur panjang insya-Allah kita jumpa lagi. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله